Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil qail Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi ila yaumiddin. Baik, pada malam ni kita akan buat daurah satu kitab yang kecil saja. Kita akan baca sampai kepada muka surat muka surat 10 insya-Allah. Kita akan baca pada muka surat 10 sahaja. Muka surat sebelah hak puasa sunat tu dah baca. Bukan 10 saja. Dalam masa 2 hari. Minggu ni dengan minggu depan insya-Allah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Tengok kulit kitab dulu. Tengok kulit kitab dulu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala risalah pada menyatakan puasa dan iktikaf. Apa itu risalah? Risalah-risalah ini ialah beberapa helaian muka surat yang mengandungi banyak manfaat. Itu risalah. Pada menyatakan puasa dan iktikaf. Daripada, maksudnya diambil daripada, gitu. Kitab Matla'ul Badrain. Apa maksud Matla'ul Badrain? Matla' ialah tempat terbit. Itu Matla'. Al-Badrain bagi 2 bulan. Iaitu matahari dan bulan. Isyarat kepada 2 ilmu. Isyarat kepada 2 ilmu, iaitu ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Itu Matla'ul Badrain. Karangan Al-Alim. Apa Al-Alim? Al-Alim ialah seorang yang bersifat dengan ilmu. Itu Al-Alim. Al-Allamah. Apa Al-Allamah? Iaitu yang bersangatan tahu. Itu Al-Allamah. Syekh Muhammad. Apa itu Syekh? Syekh ialah orang yang telah sampai kepada martabat lebih pada ilmu. Itu Syekh. Orang yang telah sampai pada martabat kelebihan pada ilmu. Itu panggil Syekh. Muhammad bin Ismail. Siapakah Muhammad bin Ismail? Dia ni anak saudara kepada Syekh Daud.
Muhammad bin Ismail ni anak saudara kepada Syekh Daud, merupakan orang Asia, merupakan orang Nusantara pertama yang jadi hakim di Mekah. Merupakan orang Nusantara pertama jadi hakim di Mekah. Daud tu kena kepada Syekh Daud, pak saudara kepada Muhammad bin Ismail. Bukan bin Daud tu. Daud tu ialah pak saudara kepada Muhammad bin Ismail. Yang mana Syekh Daud ni bela Muhammad bin Ismail ni, dia bela daripada budak. Kemudian Muhammad bin Ismail duduk dengan Syekh Daud tidak berapa lama, kemudian Syekh Daud mati. Jadi Muhammad bin Ismail ni anak saudara kepada Syekh Daud. Daud tu kena kepada Syekh Daud sendiri, pak saudara kepada Muhammad bin Ismail. Al-Fatani dinisbahkan kepada negeri Fatani. Tu Al-Fatani dinisbahkan kepada negeri Fatani. Itu mudah-mudah. Jadi bila sebut darah ni tidak ulang banyak lah, mungkin dipercepat. Kalau ngaji lambat, darah ni dipercepat. Jadi kaedahnya taklah cepat sangat, tak lambat sangat. Tengok pada muka surat 3 selalu. Muka surat 2 tu mukadimah sajalah, tak baca. Dia kata ini suatu risalah. Ini suatu risalah pada menyatakan hukum puasa. Apa makna puasa? Tulis itu. Puasa itu ada baginya 2 makna. Dia dah sikit lah. Ni kena widang pada muka surat 5 lah ni. Kalau tak otang. Puasa itu ada baginya 2 makna. Yang pertama pada bahasa. Yang kedua pada istilah. Jadi makna puasa pada bahasa tu ialah semata-mata menahankan diri. Itu makna puasa pada bahasa. Semata-mata menahankan diri. Seperti seorang itu menahankan dirinya daripada berkata-kata, maka dinamakan seorang itu puasa pada makna bahasa sahaja, bukan pada makna istilah. Bukan pada makna istilah. Jadi makna puasa pada bahasa ni semata-mata menahankan diri. Tak kira lah seorang tu ditahan diri daripada cakap ke, daripada tidur ke, daripada berjalan ke, tak kira lah. Dipanggil dah puasa pada makna bahasa. Bukan pada makna istilah. Gitu. Ada pun makna puasa pada istilah agama ke apa? Menahankan diri. Menahankan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar shadiq dalam kurungan waktu subuh sehingga terbenam matahari dalam kurungan waktu maghrib dengan niat yang tertentu. Dengan
niat yang tertentu. Habis itu. Baik. Sambung lagi. Maka faham daripada makna puasa pada istilah. Maka faham daripada makna puasa pada istilah terbahagi pula kepada dua pecahan. Terbahagi pula kepada dua pecahan. Jadi faham daripada makna puasa pada istilah dia terbahagi pula kepada dua pecahan. Yang pertama rukun puasa, yang kedua waktu puasa. Jadi faham daripada makna puasa pada istilah dia tubuh pula dua pecahan. Yang pertama rukun puasa. Rukun puasa faham daripada makna puasa pada istilah, faham rukun puasa tu ada dua. Yang pertama, tahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa yang pertama. Yang kedua, dengan niat yang tertentu. Dengan niat yang tertentu. Itu rukun puasa. Faham daripada makna puasa dari istilah. Yang kedua, pecah pula di situ waktu puasa. Waktu puasa bermula daripada terbit fajar shadiq, waktu subuh. Bermula daripada terbit fajar shadiq, waktu subuh, sehingga terbenam matahari waktu maghrib. Habis itu. Itu mudah-mudah. Habis. Tengok kitab lah. Nombor 1. Diwajibkan puasa di bulan Ramadan kerana daripada beberapa perkara berikut. Jadi diwajibkan puasa di bulan Ramadan tu kerana salah satu daripada 4 perkara ni. Kalau orang tanya bilakah seorang itu diwajibkan puasa Ramadan? Ini jawapannya. Diwajibkan puasa di bulan Ramadan kerana daripada beberapa perkara berikut. Tulis itu. Yakni salah satu daripada 4 perkara. Itu masuk daripada beberapa perkara berikut. Tulis itu. Yakni salah satu daripada 4 perkara. Tulis gitu. Mana salah satu daripada 4 perkara? Yang pertama, telah sempurna. Maksud sempurna ialah telah genap. Maksud sempurna ialah telah genap. Telah genap bulan Sya'ban 30 hari. Apa maksud dia? Dengar molek. Maksud telah genap bulan Sya'ban 30 hari ni gini. Kalulah hari ni hari Ahad, kita buat misal kata hari ni hari Ahad 29 Sya'ban contoh. Maka pada petang 29 Sya'ban tu pergi tengok anak bulan Ramadan. Kalau sekiranya pergi tengok anak bulan Ramadan pada petang 29 Sya'ban tak nampak. Sebab mendung ataupun sebab hujan. Maka esok hari Isnin waktu subuh kena genapkan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Jadi bila puasanya? Hari Selasa. Boleh faham? Itu maksud telah genap bulan Sya'ban 30 hari. Boleh faham? Apa tu? Tu sebab pertama. Jadi diwajibkan puasa bulan Ramadan yang pertama apabila telah genap bulan Sya'ban 30 hari. Kalau hari ni 29 Sya'ban, petang tadi dah pergi tengok anak bulan Ramadan. Kalau tak nampak, disebabkan cuaca hujan
cuaca mendung, maka esok subuh Isnin tu genapkan bulan Syaban jadi 30 hari. Jadi bila puasa? Hari Selasa. Itu yang pertama. Yang kedua, diwajibkan puasa Ramadan tu, yang kedua, melihat akan anak bulan Ramadan. Apa maksud melihat akan anak bulan Ramadan? Tulis itu. Maksudnya ialah seorang itu, maksudnya seorang itu nampak akan anak bulan Ramadan dengan mata kepala dia sendiri. Itu yang kedua. Yang pertama, apabila telah genap bulan Syaban 30 hari. Itu pertama. Yang kedua, melihat akan anak bulan Ramadan. Maksudnya seorang itu sendiri nampak anak bulan Ramadan dengan mata kepala dia sendiri. Boleh? Lepas tu dikata pada hak. Maksud di situ, maka wajiblah puasa Ramadan pada hak. Begitu. Pada hak tu tulis situ, maka wajiblah puasa Ramadan pada tu makna bagi hak orang yang melihat. Maka wajiblah puasa Ramadan pada tu yakni bagi hak orang yang melihat. Maka tuang badan yang nampak anak bulan Ramadan dengan mata kepala dia sendiri, tuang badan esok wajib puasa. Faham tak? Faham tak? Pada hak tu maksudnya maka wajiblah puasa Ramadan bagi hak orang yang melihat anak bulan. Maka tuan badan yang nampak anak bulan Ramadan, tuan badan tu esok wajib puasa. Faham tak? Baik. Dan jikalau adalah orang yang melihat akan anak bulan itu fasik sekalipun. Apa sekalipun, yakni wajib juga puasa Ramadan esok. Apa makna fasik? Tulis itu. Fasik itu ialah seorang yang melakukan dosa besar sekali. Seorang yang melakukan dosa besar sekali dipanggil fasik. Atau mengekali buat dosa kecil dipanggil fasik. Nak panggil fasik ni guna seorang tu buat dosa besar sekali dipanggil fasik. Sekali je dia minarak dipanggil fasik. Sekali je dia berzina dipanggil fasik. Sekali je hidup semayang dipanggil fasik. Atau mengekali buat dosa kecil dipanggil fasik. Sekalipun yang nampak anak bulan Ramadan tu orang fasik. Contoh mudah, saya set nama mereka. Dia pakat 4-5 orang, dia beli dalam Shopee alat teropong bulan Ramadan, dia pergi atas Bukit Besar. 5 orang. Saya set nama mereka. 5 orang tu ditengok sendiri dengan teropong nampak anak bulan Ramadan. Maka orang fasik 5 orang tadi tu esok wajib puasa. Apa tak? Okay. Tulis itu lagi tepi tu. Tulis itu. Maka apabila seorang yang nampak maka apabila seorang yang nampak anak bulan Ramadan bagi tahu kepada orang yang lain, bagi tahu kepada orang yang lain, seperti isterinya dan anaknya, maka isteri dan anaknya itu tidak wajib mempercayai.
maka isterinya dan anaknya itu tidak wajib mempercayai akan perkataan suaminya yang nampak anak bulan Ramadan. Habis titik. Anak bini dia wajib percaya ke tak? Kalau suami dia royak nampak anak bulan Ramadan, tak. Apa tak? Tok lelaki dia kabur diri. Yang esok puasa dah. Dah abang tengok sendiri tadi atas bukit besar. Abang beli alat dalam Shopee 20,000. Alat tu apa nak ulang. Abang pergi sendiri teranung adik. Tengok sendiri nampak Ramadan. Royak ke bini dia. Royak ke anak dia. Anak bini wajib percaya ke tak? Tak. Sambung lagi. Jika sekiranya isteri dan anaknya itu mempercayai. Jika sekiranya isteri dan anaknya itu mempercayai, maka wajib juga isteri dan anaknya itu puasa esok. Asal tak wajib percaya. Kalau bini dia percaya, anak dia percaya, maka bini dia, anak dia esok wajib puasa juga. Faham tak? Tu yang kedua. Apa yang kedua? Seorang tu sendiri nampak anak bulan Ramadan dengan mata kepala dia sendiri. Itu yang kedua. Atau yang ketiganya, sabit melihat akan anak bulan Ramadan. Tulis pada kata sabit melihat akan anak bulan Ramadan, yakni di sisi qadi dan hakim. Sabit melihat akan anak bulan Ramadan maksudnya di sisi qadi dan hakim. Rakyat nampak tak? Tak. Cuma sabit melihat, sabit nampak anak bulan Ramadan tu di sisi qadi dan hakim. Faham tak? Tak faham? Rakyat macam kita nampak anak bulan Ramadan tak? Tak. Cuma dipanggil sabit nampak anak bulan Ramadan di sisi qadi dan hakim tu pada hukum syarak. Dengan saksi, dengan adanya seorang saksi. Dengan adanya seorang saksi yang adil. Adil di sini adil pada syahadah dipanggil. Adil pada syahadah pada penyaksian. Jadi dengan ada seorang saksi yang adil dinampak dengan mata kepada dia sendiri, maka dia bersumpah depan qadi, depan hakim. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya nampak sendiri anak bulan Ramadan dengan mata kepala saya sendiri. Bila hakim tu terima penyaksian saksi tu tadi, maka dipanggil sabit nampak anak bulan Ramadan di sisi qadi dipanggil. Faham tak? Rakyat ni tak nampak anak bulan. Tak nampak anak bulan, duk kampung. Walaupun duk kampung, kalau jenis duk cedung hak orang kata, hak mana ke lepak tak gerai. Tak nampak rakyat. Cuma nampak anak bulan Ramadan tu sabit di sisi hakim. Dengan sebab ada seorang saksi yang adil pergi bersumpah depan dia. Nampak? Adalah seorang yang diamanahkan untuk tengok anak bulan Ramadan. Haji contoh, diamanahkan tengok anak bulan Ramadan kata bukit besar. Haji pergi tu adalah pegawai jabat agama, mufti gitu begini ada kata bukit besar. Haji tu apa? Nampak dengan mata kepala haji sendiri. Haji pun pergi syukur depan hakim. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya nampak anak bulan Ramadan dengan mata kepala saya sendiri. Kalau abang jadi hakim pada tempat tu, negeri tu, kalau abang percaya penyaksian haji ni, maka dipanggil di sisi abang telah sabit nampak anak bulan Ramadan ni panggil.
pada hukum syarak dia gitu. Maka abang ni akan cari seorang wakil untuk khabar dalam TV bahawasanya sekian hari bulan tu puasa. Maka rakyat ada nampak wajib puasa esok. Apa tak? Gitu lah. Dengan seorang saksi yang adil. Apa itu adil? Yang pertama, syarat untuk jadi saksi yang adil pada tengok anak bulan, yang pertama laki-laki. Laki-laki. Yang kedua balik. Yang kedua balik. Yang ketiga bukan perempuan. Yang keempat bukan kanak-kanak. Yang kelima bukan fasik. Cukup 5 syarat ni dipanggil adil. Maka sah seorang tu jadi saksi pada tengok anak bulan. Habis. Dengan seorang saksi yang adil. Ini pada hak orang yang tidak melihat. Apa ini? Tulis situ. Ini tu buat nombor situ. Ada nota situ. Yakni. Ini tu buat nombor situ. Yakni. Wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Dengan sabit nampak. Dengan sabit nampak anak bulan Ramadan di sisi qadi pada hukum syarak tu pada gitu. Dia sikit lah. Dia daurah ni yang gini. Kalau ngaji lambat dah kotang. Apa ini? Apa maksud ini? Yakni wajib puasa Ramadan dengan sabit nampak anak bulan di sisi qadi pada hukum syarak tu pada hak orang yang tidak melihat, yang tidak nampak akan anak bulan. Hak kata wajib puasa Ramadan dengan sabit nampak tu, hak tu pada hak orang yang tak nampak anak bulan, macam rakyat kita. Tu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, datang beberapa alamat. Apa alamat? Beberapa tanda yang menunjuk esok puasa. Datang beberapa alamat. Apa alamat? Tanda. Tanda bermulanya bulan Ramadan. Seperti qandil. Apa qandil? Pelita yang dipasangkan pada menara. Yang keempat ni, wajib puasa Ramadan tu apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan esok puasa. Hak ni bergantung kepada adat setempat. Kalau adat tempat tu esok puasa, adat tahunannya dia akan pasang pelita di atas menara. Sabar tahun gitu dah. Maka boleh buat dalil pasang pelita atas menara tu esok puasa. Boleh tak? Zaman dulu mana ada TV radio? Pernah dah tak zaman Terengganu pasal bedil esok puasa? Sama ni lah. Ni kalau pasang lampu pelita atas menara ni, di Arab tu. Arab kalau esok puasa, dia tak pasal bedil. Puak dia ada tempat dia dah, kampung dia tu dipasang lampu atas menara. Tempat dia. Jadi orang kampung tengok cerah menara kampung dia tu, esok memang puasa. Ada tahunan gitu dah. Faham tak? Pertama. Atau mendengar akan umpama bunyi meriam. Tempat kita Terengganu ni. Ada tahunan kau esok puasa seperti atau kita teri mana? Okey. Dengan bung. Pasal betul berapa kali nembak? Sekali ke kali? Berapa kali biasa? Orang nembak pasal meriah esok puasa. 3 kali lah. Boleh buat dalil ke? Bukan tahun ni, ada tahunan gitu. Apa tak? Tahun ni, sebelum ni gitu dah. Memang bunyi meriah kan esok puasa lah. Riuh. Dengar tu, esok puasa. Tak gitu lah. Seronok dulu. Gitu lah. Atau mendengar bunyi meriah.
Yang ketiga, sebagaimana mengikut adat kebiasaan yang digunakan pada satu tempat ni. Ataupun tempat tu dah asal deh di Kopang. Di masuk kampung di kata Kopang. Kata gong kedai gong ini akan nikah dak. Kan nikah. Kampung dia kalau bunyi gendang Kopang kau esok puasa lah. Boleh. Nampak tak? Jadi kalau ada salah satu pak perkara ni esok puasa. Selesai yang pertama. Yang kedua, ada pun melihat anak bulan Ramadan pada satu negeri. Contohnya negeri Terengganu. Buat cerita mudah-mudah, cakap mudah-mudah. Ada pun melihat anak bulan Ramadan pada satu negeri. Misalnya seperti negeri Terengganu. Contoh. Nescaya wajib puasa Ramadan bagi ahli negeri yang melihat anak bulan. Bila nampak anak bulan pada satu negeri, contoh negeri Terengganu, lepas tu wajib puasa Ramadan bagi ahli negeri yang nampak anak bulan. Satu. Yang kedua, ahli negeri yang berhampiran, maksud tulis tu. Ahli negeri yang berhampiran maksudnya ahli negeri yang berdekatan dengan negeri yang nampak anak bulan Ramadan. Itu maksud dia, tulis situ. Ahli negeri yang berhampiran maksudnya ahli negeri yang berdekatan. Ahli negeri yang berdekatan dengan negeri yang nampak anak bulan. Seperti Kelantan, seperti Pasimah, tak lagi lah. Ahli negeri yang berhampiran maksudnya ahli negeri yang berdekatan dengan negeri yang nampak anak bulan. Seperti Pasimah. Yang satu matlab. Apa matlab? Maksud matlab itu di situ. Iaitu satu tempat terbit matahari. Satu tempat terbit matahari. Satu tempat terbit matahari. Jarak antara dua tempat itu tidak lebih daripada 32 minit. Jarak antara dua tempat tu tidak lebih daripada 32 minit. Contoh negeri Terengganu, nampak anak bulan Ramadan, boleh ke tak penduduk kampung Pasimah puasa? Boleh tak? Jawabnya, kalulah ahli negeri yang berdekatan dengan negeri hak nampak anak bulan tu, kalau dia ni satu tempat terbit matahari, jarak dua tempat tu tak lebih 32 minit, maka orang Pasimah boleh royak ke puak kampung esok puasa. Sekalipun ahli Pasimah tu tak tengok sekali anak bulan Ramadan. Pasimah tu puak-puak dia tak tengok anak bulan bau. Cuma dia nak royak esok kepada orang Pasimah puasa. Pakai buah negeri Terengganu nampak, boleh tak? Jawab boleh. Kalulah Pasimah dengan Terengganu ni tak lebih daripada 32 minit. Kalau garis negeri Terengganu 7.5, Pasimah 7.35, berapa tekah? 5 minit. Maka masih lagi dalam anggaran 32 minit. Berarti Pasimah, negeri Terengganu dipanggil satu matlak dipanggil. Satu tempat terbit. Maka bolehlah puak Pasimah pakai buah negeri Terengganu nampak anak bulan Ramadan, puak Pasimah royak geger di kampung ni esok puasa. Boleh. Faham tak? Faham tak? Faham tak apa lah. Kiahlah kalau negeri Terengganu dengar faham.
Boleh tak di romping pahang tu puak-puak ni nak kapal esok puasa. Pakai buah Bukit Tunggal nampak boleh tak? Boleh tak? Bukit Tunggal puak-puak Bukit Tunggal Terengganu nampak dalam Ramadan. Boleh tak puak-puak duduk kat romping tu nak kapal esok puasa boleh tak? Jawabnya tengok romping dengan Bukit Tunggal ni adakah satu matlak ke tak? Adakah tekah romping dengan Bukit Tunggal tu adakah lebih dari 30 minit? Kalau lebih tak boleh. Jangan lebih. Kalau tekah romping dengan Bukit Tunggal 10 minit, 15 minit, 20 minit dipanggil satu matlak. Kalau gitu baru boleh romping royak ke puak kapur esok puasa. Apa? Sebab tekah romping dengan Bukit Tunggal tu jangan bagi lebih 32 minit. Nampak? Apa? Sekiranya bersalahan matlak. Apa maksud bersalahan matlak? Maksud di situ. Maksudnya ialah jarak antara satu tempat. Maksudnya jarak antara satu tempat dengan satu tempat yang lain itu melebihi 32 minit. Itu maksud bersalahan matlak. Maksudnya jarak antara satu tempat dengan satu tempat yang lain itu melebihi 32 minit. Dah ni. Seperti Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia. Tekah dua tu sejam lah. Dipanggil bersalahan matlak. Lebih daripada 32 minit. Atau berjauhan. Apa berjauhan? Maksud tulis tu. Maksudnya ialah berjauhan daripada negeri yang nampak anak bulan Ramadan. Itu maksud berjauhan. Atau berjauhan maksudnya ialah berjauhan daripada negeri yang nampak anak bulan Ramadan. Itu maksud berjauhan. Yang melebihi jarak 32 minit. Yang melebihi jarak 32 minit. Maka jawabnya tidak wajib puasa. Kalaulah Malaysia nampak anak bulan Ramadan, boleh ke tak di Bandung tu nak istihar tempat di puasa? Boleh tak? Jawabnya tengok Bandung dengan Malaysia ni tekah berapa minit? Kalau lebih 32 minit bererti Bandung dengan Malaysia tu satu matlak ke tak? Tak. Maka Bandung tak boleh geger kapal sok puasa. Melainkan Bandung tu kita tengok 3 anak bulan. Nak pakai buah Malaysia nampak anak bulan, nak pergi royak kapal esok puasa tak boleh. Sebab apa? Bandung dengan Malaysia ni bukan satu matlak. Tekah Bandung dengan Malaysia ni berapa minit? Sejam. Maka Bandung dengan Malaysia dipanggil negeri yang berjauhan daripada negeri yang nampak anak bulan. Dan juga tekah lebih daripada 32 minit. Maka Bandung tak boleh kabar ke tempat dia esok puasa. Apa tak? Sebab apa? Sebab lebih dari 32 minit. Istilah dalam fiqh dipanggil bukan satu matlak. Habis itu. Dah ni. Pasuku. Gerah ni. Habis itu. Yang keempat, syarat sah puasa. InsyaAllah, gerah sikit. Yang keempat, syarat sah puasa 6 perkara. Yang pertama, Islam. Maka tidak sah puasa orang yang kafir. Pada kata orang kafir itu tulis situ. Sama ada kafir asli atau kafir murtad. Maka tidak sah puasa orang yang kafir. Sama ada kafir asli atau kafir murtad.
Kafir asli ni guana asal beranak kafir dah. Ada pun kafir murtad ni beranak Islam. Tahni bahabuahnya terus dalam mulut. Tahni. Kemudian melakukan perkara yang membatalkan Islam, dia panggil murtad. Tak sah puasa. Cuma bezanya orang kafir murtad apabila masuk Islam semula wajib qada puasa pada zaman murtad dia. Faham tak? Orang tu murtad 4 tahun dah. Maka bila masuk Islam semula wajib orang murtad qada puasa pada zaman murtad dia. Faham tak? Adapun kafir asli bila masuk Islam maka tidak perlu qada puasa zaman kafir dia. Bahkan tidak sah qada puasa. Apa tak? Ahcang bin ahcang. Contoh. Dia asal kafir asli dah. Beranak kafir dah. Bila dia masuk Islam, ahcang ni tak perlu qada puasa yang dia tinggal pada zaman kafir. Kalau dia pergi qada juga tak sah. Apa tak? Kafir murtad lain. Kafir murtad kalau masuk Islam semula wajib qada puasa pada zaman murtad dia dah. Kalau murtad nak tahu tu pertama. Maka jika murtad pada satu lahzah, apa satu lahzah? Yakni pada satu detik atau satu saat. Tu lahzah. Maka jika murtad pada satu lahzah, yakni satu detik atau satu saat daripada hari puasa, daripada siang hari dia puasa, nescaya batal puasa ni. Dalam bulan Ramadan pada siang hari, saat je dia jadi murtad, jawab batal puasa. Boleh? Saat je dia jadi murtad pada siang hari Ramadan, jawabnya batal puasa. Ada? Batal puasa. Yang kedua berakal, yakni tamyiz. Apa tamyiz? Iaitu boleh membezakan benda suci dengan benda kotor. Dipanggil mumayyiz. Tidak sah puasa bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz. Tidak sah puasa bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz. Umur 4 tahun tak sah puasa. Sebab apa? Sebab syarat sah puasa nak orang tu berakal yang boleh membeza benda suci dengan benda kotor. Apa tak? Budak yang tak mayyiz tak sah puasa. Maka nak tahu guana budak tu mumayyiz, ada berapa alamat. Yang pertama nak kenal budak tu mumayyiz, yang pertamanya ialah pandai makan dan minum sendiri. Pandai makan minum sendiri. Pertama. Yang kedua, pandai basuh berak sendiri. Dua. Pertama, pandai makan minum sendiri. Pandai basuh berak sendiri. Lepas tu malu nak tunjuk aurat depan mak ayah. Dipanggil mumayyiz. Kalau budak pasang gitu, puasa sah. Nampak? Kalau budak yang tak mayyiz 4 tahun, pakat kucat diri lagi, tak sah puasa. Sebab tak mayyiz. Dan juga tidak sah puasa orang yang hilang akal. Dan begitu juga tak sah puasa orang yang hilang akal. Habis kita. Batal puasa jika gila. Yakni jika kedatangan gila. Batal puasa jika gila, maksudnya jika kedatangan gila. Seperti gila babi. Panggil babi. Sawang babi. Batal puasa jika gila, maksudnya jika kedatangan gila. Seperti gila babi. Batal puasa tu satu lazah daripada siang hari dia puasa. Pukul 12 je dia jadi sawang babi. Batal puasa. Sebab apa? Sebab dihilangkan.
batal puasa. Dengar. Jika pitang atau mabuk ni maksudnya yang bukan sengaja. Pitang atau mabuk yakni yang bukan sengaja. Maka tidak batal puasanya apabila kembali sedar satu lahzah, satu saat sahaja pada hari dia puasa. Pitang atau mabuk yang bukan sengaja, batal puasa tak? Jawabnya tak batal kalau sedar satu saat je pada siang hari puasa. Kalau dia pitang mabuk dengan sengaja, batal puasa. Pitang atau mabuk yang bukan sengaja, kalau sedar satu saat siang hari Ramadan, sah puasa. Kalau sedar lepas garik, batal puasa. Nampak? Dia jangan bagi pitang sepanjang hari. Nak gok dalam satu hari, dalam siang hari Ramadan, nak juga sedar, walaupun saat. Apa tak? Jangan bagi pitang sehari. Sedar-sedar lepas garik, tu batal puasa. Di pesang, lepas sahur tu di pesang. Berapa pesang? Mungkinlah dah gitu begini ni jadi mabuk, jadi pitang. Sedar-sedar pagari, batal puasa. Kalau sedar kena setengah, sah puasa. Sebab apa? Sebab sedar dalam satu juzuk siang hari Ramadan. Berbeza dengan gila. Gila saat je batal dah. Pitang dengan mabuk, dia ada lagi huraian. Pitang mabuk dengan sengaja. Contoh, hidu tak lembu mabuk. Batal puasa. Dengan sengaja dia. Kalau pitang yang bukan sengaja, panas sangat tengah hari tu gelap tepak pitang. Sedar-sedar, 6.30. Sah puasa tak? Sah puasa. Apa tu? Habis. Kita baca sampai muka surat 5. InsyaAllah 8.5 kita betul-betul. Tidak membatalkan puasa walaupun tidak sedar sepanjang hari. Tetapi perbuatan itu makruh. Pas subuh tidur, bangun 7.30 buka. Makruh tak batal puasa. Makruh tak batal puasa. Habis. Yang ketiga, suci. Apa maksud suci? Suci di sini bukan makna mandi. Suci di sini makna berhenti darah. Suci yakni berhenti darah daripada haid dan nifas pada sekalian harinya puasa. Start pada subuh sampai buka, jangan bagi mari haid, jangan bagi mari nifas. Kalau mari haid 2 minit lagi nak buka, sah puasa tak? Batal puasa. You jangan dalam lepas subuh sehingga waktu garik, jangan bagi mari darah. Kalau mari darah pada siang hari bulan Ramadan, batal puasa. Sekalipun saat hari nak buka puasa. Nampak? Yang keempat, niat. Maka wajib ditakyinkan. Apa ditakyinkan? Ditentukan niat pada puasa fardu. Contoh seperti Ramadan dan puasa qada dan nazar. Yang keempat, cara sah puasa niat. Bila niat dalam puasa fardu, wajib kena tentukan puasa apa. Kalau kita nak puasa fardu, contoh puasa qada, wajib tentukan qada. Aku puasa qada, kena ayat gitu. Kalau nak puasa nazar, wajib kena ayat aku puasa nazar. Nak puasa Ramadan, wajib ayat aku puasa Ramadan. Apa tak? Kena tentukan. Tak sah aku puasa saja. Tak sah niat kita. Kena tentukan puasa apa. Kalau puasa fardu, niatlah. Puasa Ramadan, aku puasa nazar, puasa qada. Kalau puasa sunat, tentulah puasa sunat Syawal, puasa sunat Isnin Khamis. Gitu. Tak sah aku puasa saja. Tak sah. Wajib bermalam, yakni pada puasa fardu. Wajib bermalam yakni pada puasa fardu. Akan niat seorang pada tiap-tiap malam. Hak kata wajib bermalam pada puasa fardu pada tiap-tiap malam,
Itu pada sisi mazhab Syafi'i. Tulis tepi dah. Mazhab Syafi'i dah sah niat bulan. Apa tak? Mazhab Syafi'i dah sah niat sebulan. Mazhab Syafi'i niat Ramadan pada tiap-tiap malam. Nampak tak? Puasa fardu mazhab Syafi'i wajib niat pada tiap-tiap malam. Dah sah niat sebulan. Nampak? Tu mazhab Syafi'i. Pada mazhab Imam Malik bahawa memadai niat puasa sekalian bulan. Masuk sekalian bulan yakni niat sebulan. Bagi mereka pada mazhab Imam Malik bahawa memadai niat puasa sekalian bulan yakni niat sebulan Ramadan. Syaratnya pada awal malam daripada bulan Ramadan. Kalau esok puasa malam ni mazhab Imam Malik boleh niat sebulan. Mazhab Syafi'i dah sah niat sebulan. Niat tiap-tiap malam. Habis itu. Maka harus bagi mereka yang bermazhab Syafi'i taklid. Apa taklid? Ikut pandangan. Taklid. Harus bagi mereka yang bermazhab Syafi'i taklid. Apa taklid? Ikutkan dia mazhab Imam Malik. Tulis tepi tu. Ini di sisi pandangan Syekh Qalyubi rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka lagu mana nak buat? Mazhab Syafi'i dah sah niat bulan. Kena niat tiap-tiap hari. Kalau malam-malam esok dah ingat niat kan di guna. Maka dah sah puasa kena kata. Dan nuak guna nak selamat. Maka kata Syekh Qalyubi, harus kita ikut pandang Imam Malik. Harus kita ikut pandangan Imam Malik yang mengatakan boleh niat sebulan. Maka kita orang mazhab Syafi'i, kita boleh ikut pandangan mazhab Imam Malik. Kalau esok puasa, malam ni dah aku puasa Ramadan sebulan. Malam-malam esok kena niat, disunatkan niat pula. Kalau malam esok terlupa niat, puasa kita sah sebab kita telah taklid mazhab Imam Malik. Biar tahu. Supaya tidak berhajat supaya tidak perlu kepada qada apabila lupa niat pada satu malam daripada bulan Ramadan. Kalau terlupa niat puasa Ramadan, maka kita mazhab Syafi'i dah sah puasa. Pada siang hari puasa, wajib kena tahan diri daripada makan minum. Macam abang dah ingat niat puasa. Esok boleh makan tak? Jawab, wajib kena tahan diri dari makan minum. Perbuatan macam orang puasa ke? Walaupun tak sah puasa. Sebab tak niat. Kena kotak lah. Dia sebagai kafarah, dia terlupa niat, esok hari tak boleh makan. Boleh minum. Perbuatan macam dia puasa juga ah. Tapi dia kena kotak. Gitu. Yang kelima, menahan dirinya seorang daripada perkara yang membatalkan puasa. Seperti kena tahan diri daripada makan dan minum. Dia maklum. Yang keenam, masuk waktu atau dapat sabat pada puasa fardu. Syarat sah puasa yang keenam masuk waktu. Yakni kena pastikan terlebih dahulu masuk waktu puasa Ramadan. Masuknya waktu dah Ramadan. Nak puasa Ramadan, kena pastikan esok tu masuk waktu Ramadan. Kalau niat Ramadan, tapi waktu dah asal lagi, sah niat. Niat Ramadan bulan Syaban, sah tak puasa? Dah, kena pastikan masuk waktu Ramadan dulu. Atau dapat sabab pada puasa fardu. Contoh, nak puasa nazar, mesti kena dapat sebab. Sebab apa? Sebab dulu kita pernah khabar, kalau sekiranya dah aku dapat kerja, aku bernazar nak puasa Isnin Khamis 4 minggu. Maka bila dapat sabak dah, mana dapat sabak?
dapat kerja. Asal puasa nazar ni, asal puasa tu sunat. Kita pergi memperwajibkan puasa tu ke atas kita. Dengan sebab mu dapat kerja. Maka bila mu dapat kerja, maka wajib ke atas kamu berpuasa nazar 4 minggu tak dia. Kalau aku dapat kerja, aku bernazar tu lapah dia. Untuk puasa sunat istighamah 4 minggu. Maka kalau dah dapat kerja lagi, adakah wajib puasa? Tak lagi. Apabila dapatnya sebab dapat kerja dah, maka asal tak wajib puasa. Sekarang sudah wajib puasa sebab dapat sebab. Gitu. Habis itu. Yang kelima, sekurang-kurang niat puasa Ramadan, nawaitu sauma Ramadana, sahaja aku puasa Ramadan. Ataupun nawaitu sauma an Ramadana, sahaja aku puasa daripada Ramadan. Dalam masalah niat, tak wajib niat masyarakat. Bolehlah nak lapah niat dalam mana-mana bahasa. Paling kurang berniat mana? Aku puasa Ramadan. Selesai. Itu je. Adapun sauma ghadin an ada itu lapah niat. Sunat saja. Hak wajibnya dalam hati kita telitah esok aku puasa Ramadan. Tu sekurang-kurang niat. Padang dah? Habis tu. Sikit lagi. Yang keenam, beberapa perkara yang membatalkan puasa. Iaitu memasukkan ain. Apa ain? Diri sesuatu benda. Tu ain. Memasukkan ain diri suatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka ni mana? Yang pertama lubang hidung, yang keduanya lubang telinga, yang ketiganya mulut, yang keempat lubang punggung, yang kelima lubang kemaluan hadapan. Tu rongga yang terbuka. Jadi kita buat masuk sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Mana? Buat masuk jari dalam lubang hidung. Batal tak? Jawabnya kalau sampai pada hak batin. Mana hak batin? Mana? Maka baru batal puasa. Ambil jari ni, sengelai kita buat masuk. Cocok kepada batin rongga hidung. Atas ni batal puasa. Sebab atas batal. Sebab apa? Di atas ni. Kalau sebab atas sini apa? Kalau kosong ni zahir lagi. Di atas. Orang kata batalnya dalam batin itu. Dalam gegendang telinga. Dalam tekau. Lubang punggung. Itu batal puasa. Kalau masuk lidi dalam lubang punggung, batal. Lidi, corong punggung, batal. Jikalau sedikit sekalipun batal juga. Memasuk dengan usaha kita sendiri. Bukan termasuk, memasuk. Ambil suatu benda, buat masuk dalam lubang tekau. Batal. Setengah daripadanya menelang akan dohok. Yakni menelang akan kohok. Yang mari daripada dada. Menelakkan kohok ni yang mari daripada dada. Kita ni seduk. Seduk tu dipanggil, kemudian sampailah kohok tu kepada hak yang zahir, iaitu makhraj huruf ha yang tiada bertitik. Kita pergi seduk kohok dada ni, kita pergi buat gini. Kohoknya dada imari naik kepada kuasang ha. Kemudian telan tegak, batal puasa. Faham tak? Jangan pergi seduk kohok bulan puasa. Seduk kohok sampai kepada tengah tekak, telan tegak atas. Ini pendapat muktamad. Okay, apa? Yang telan. Rasa masing-masing tak telan. Telan. Pendapat muktamad sampai kepada makhraj huruf ha. Pendapat dhaif huruf h tu batal dah. Betul. Kembali tahi sembelih
selepas daripada keluarnya tahi sembelih. Tahi sembelih. Tahi tak benda? Tahi sembelih. Tahi sembelih ni jenis peseng lamat tubik. Jadi ni buat mana? Dia pergi perih naga dia. Duk cakung, perih. Dia perih gitu. Tubik. Ha tak? Perih. Tubik tahi. Tengok tubik. Tengok tubik tu habis naga. Bila habis naga, kepek masuk semula tahi. Tahu sih. Ha tak? Sebelik. Lah, tu tak tubik. Nak buat mana? Terang lah. Tengok terang tu tubik tahi. Tubik lah. Tengok tubik tu habis naga. Bila habis naga tu buat mana? Gitu lah. Itu hari tu, kemudiannya, punggung kita tu, kepek. Bila kepek, tahi pun putus baru, naik baru. Batal pusing. Apa tak? Jadi bulan puasa. Antai beli kau tak cari senang. Piak halu dah. Saya sebelik harga molek. Hak mana jadi terang merok ni harga molek. Yang terang tubik separuh tu kepik putus apa kerah. Batal puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wah ini dah sejarah besar ni. Derah nak baca ni. Dah nak pergi habis. InsyaAllah dah habis. Allah banyak lagi. Dah tu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'bi ma'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.